Rumah anda nak dekat MOP dan tak pasti sama ada nak jual ataupun tidak. Atau anda ada kes rumit, perceraian, Klub 55 atau rumah nak kena tarik? Jangan risau, kami Detect Team akan bantu anda. Hubungi kami 8774-1551 dan jangan lupa follow IG kami Detect Team SG. Cepatlah, dah pukul berapa? Kata nak pergi viewing. Selamat menonton ya guys. Terus dah start. Orang bisik. So kita macam dengar, jadi apa tu? Close, makin dekat. Semua orang rasa bulu remang naik. Aku tak berani nak pusing. Jadi ingat, jangan takut kepada mereka, tapi takutlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Exactly. Hai, Assalamualaikum semua. Kita jumpa lagi dalam Puaka. Okey, di bulan Disember ni istimewa. Istimewanya sebab kita ada 5 hari Khamis. Jadi kita kena terpaksa panggil 5 guest untuk bulan Disember sebelum kita bertemu dengan tahun 2022. Dan memandangkan special sangat, bukan special sangat pun, special lah. Okey. Setiap bulan kita special. Selamat hari jadi kepada semua yang menyambut hari lahirnya pada bulan Disember ni. Okay. Dan hari ni kita ada, kata orang tu, pelakon veteran. Wow. Slowly, pelan-pelan, satu muncul nak ceritakan, nak kongsi. Ramai pula daripada korang pula selalu minta, panggillah Jura Ahmad, panggillah gini, panggillah sekian. InsyaAllah kita akan jemput mereka kalau mereka free lah kan. Okey. Dan hari ini kita ada Kak Pau, Kak Fauza, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Saudari sihat? Alhamdulillah. Tengok hari ni special, bawa air sendiri dengan straw. Don't play guys. Don't play. Don't play. Okey. Ni Kak Pau dalam berlakon. Okey, kita cakap pasal berlakon Kak Pau ni pelakon, veteran. Dan banyak drama. Drama apa yang Kak Pau rasa paling susah nak berlakon? Ada? Ada. Watan. Cerita Watan? Ya, sebab masa dalam Watan tu kita kena lakonkan watak orang kampung tahun dalam 1950-an. Oh, lama-lama. Lama-lama. Sebab kita berlakon pun di Tanjung Siambang tu, dekat Pulau Bintan kalau tak silap. Tempat dia memang tidak ada kemudahan. Okey. Air perigi, mandi air perigi, minum, komo-komo pakai air water bottle. Oh, agak air perigi juga. Air perigi. Tu dia. Betul. Jadi tempat dia pun angker. Tempat dia pun tak boleh sembarang-sembarang lah. Mulut tak boleh lucah-lucah. Mulut tak boleh cakap sembarang-sembarang. Mesti kat rumah semua cakap, anak apa cerita Watan ni cerita apa kan gitu kan. Tak ada kat YouTube kan. Kau ada tak? Mesti ada tak kat YouTube? Watan dia bukan anak Watan, anak Watan kan? Anak Watan. Anak Watan kan? Watan ke? Itu arahan pengarah yang versatile lah. Okay? Nadi Putra. Encik Nadi Putra. Encik Nadi Putra. So masa tu Kak Fah berlakon watak tu dalam Anak Watan, Kak Fah muda lagi. Bersama Syahrin Azhar, Kamal apa tu? Khairuddin Samsudin. Yes, semua pelakon-pelakon muda tu je. Sebab Cik Nadi pun dah ceritakan pasal Anak Watan. Pasal Watan. Tak silap Abang Roslan Kemar pun cerita pasal Watan juga. Semua ada cerita. Habis Kak Pau pun dah cerita Watan. Ada cerita juga. Ada cerita sebab kita ni pelakon, kita lama tau tinggal di sana. Rasanya dalam 2 bulan. Tapi kita break. Jadi bila first season tu kita balik, kita datang. Dan kebetulan, maaf cakap lah, Kak Fau ni tak tahu yang Kak Fau ni mengandung. Okey. Macam tu mengandung. Jadi pergi sana, kita manis kan? Darah, betul. Sampai sekarang pun manis. Darah kita manis kan. Jadi bila ada satu part tu, kita tengah shoot dekat rumah tu. Jadi rumah tu Kak Fau tak ada scene. Okey. Ini memang seram lah. Kak Fau tak ada scene. Tetapi diorang cakap, okey lah, scene je tak ada scene. You baliklah rumah. Sebab kita lakon ni, sewanya rumah lelaki, semua pelakon lelaki kru. Perempuan semua pelakon perempuan dan kru. Jadi ada masing-masing ada sendiri punya rumah. Jadi masa tu Kak Fau memang letih lah. Tapi Kak Fau memang letih sangat. Jadi orang kata, okay Fau, you tak ada scene. Okay, you balik tidur lah.
Jadi Kak Fau ni balik tidur. Yang hantar Kak Fau ke rumah tu Azroy. Okay? Sebab kita dulu bekerja macam family tau. Ya, betul. Bekerja macam family. Jadi semua kita dah macam adik-beradik. Jadi pergi. Jadi waktu dia hantar tu Kak Fau tidur. Kak Fau ada 2 kelambu saja. Banyak-banyak artis yang datang, 2 kelambu. Yang kelambu tu pun yang bawa kelambu tu is kita punya wardrobe dengan kita punya makeup artist. Jamil Khamsan dengan Sutek. So Kak Fau minta izin lah. Pasal Kak Fau bilang boleh tak kalau tidur kat dalam kelambu lah sebab banyak nyamuk sana. Jadi Kak Fau masuk lah tidur. Jadi masa Kak Fau tidur tu, Kak Fau dengar atas rumah sebab dia rumah besar, rumah panggung rumah panggung. Jadi bila atas tu Kak Fau dengar dia berkepak. Berkepak, mula-mula bunyinya macam bunyi itik. Dia kepek. Jadi Kak Fau cakap, takkanlah malam-malam ni ada itik Okey lah, jadi Kak Fau sambung tidur. Bunyi itik ni kepak dengan ayam lain Lain. Tak tahulah Kak Fau pun macam bunyi itik ni. Macam kepek. Betul, memang kepek. Dia bunyi tau, dia kepek. Jadi bila Kak Fau tengok atas, yelah atas tu bumbung tak ada apa-apa. Jadi bila kedua kali tu dia berbunyi lagi. Jadi bila kedua kali tu Kak Fau dah standby lah. Sebab Kak Fau dah meremang kan, bulu roma semua dah meremang ni. Lepas tu rumah yang kita location yang diorang shoot dengan kita tinggal tu dalam 20 meter tau. Kira 20 meter kira macam mana? 20 meter je dekat mana 20 meter. Kira dalam saya pun tak tahu pasal meter. Meter tak apalah. Okey, kalau lari pun sempat jugalah sampai. Jadi bila Kak Fau dah ketiga kali tu, itu dia bunyikan besar. Itu dia bunyikan besar, dia bunyikan macam the whole rumah tu, dia punya atap tu dia bunyi. Itu Kak Fau lari. Padahal dekat rumah situ ada penghuni lah, tapi yang orang yang tinggal tu dia tidur dekat dapur. Jadi kita ni dekat atas. Kak Fau lari dengan Kak Fau satu pakai terompa, satu pakai selipar. Kak Fau lari menjerit. Dan diorang semua tanyalah kenapa Kak Fau tak mau cerita. The next day baru Kak Fau cerita. Jadi Cik Nadi, dia tahu kan something happen. Dia kata, okay, next time apa-apa you all mesti together. Jangan separate-separatekan kita. Tu dia pengalaman tu memang. Jadi sekarang kalau dengar bunyi kepek tu kan Kak Fau lari. Kadang-kadang kita tak tahu apa benda kan. Sama lah dulu saya tak tahu. Saya pernah ceritakan kat episod yang lepas-lepas. Tengah tidur kat dapur bunyi dia kalau kan burung buat bodoh lah. Itu lepas tu fikir-fikir itu yang dia kerek bantal. Nampak dia main kasar. Dia main kasar. Dia kalau dah main kasar, dia tak kira dia seorang ke, 2 orang ke, 3 orang ke, 10 orang ke. Dia nak create ni semua dia create. Antara you cuma you takut tak takut aja. Macam Kak Fau sebenarnya takut. Tetapi Kak Fau punya orang, Kak Fau takut, tapi Kak Fau nak tahu what is that Apa benda ni? Apa benda? Tapi kalau dia dah bunyi tu dah macam benda tu dah macam rumah panggung tu besar, bunyi dia tu bunyi berkepak macam gitu. Kalau pernah tengok cerita orang putih apa tu kalau cerita orang putih lah yang Angel. Kepak yang belakang tu macam gitulah bunyi dia. Cover the whole thing. Kak Fau lari dengan terompa, dengan selipar sebelah-sebelah. Ketawa lah diorang. Tapi memang Kak Fau takut. Itu salah satu dia punya apa tu? Betul. Kak Fau yang cerita Ya. Sama tak tunjukkan Dia tak tunjukkan. Jangan. Yang dekat Tuas kan kita ada studio. Dia macam itu kita sambung untuk episod keberapa. Pun sama juga. Itu kejadian, itu memang kejadian kelakar lah. Sebab apa? Dia rumah kita berlakon satu rumah, sebelah rumah kosong. Jadi selalunya kita punya yang jaga wardrobe, dia selalu tumpang baju. Jamil dia selalu tumpang baju, dia baring. Jadi sementara tunggu kita berlakon ni, dia tumpang baju, dia baring. Jadi waktu dia baring tu, Kak Fau menghadap rumah tu, Ruslan Kemat menghadap Kak Fau. Kita tengah dialog ni. Jadi Azroy lagi satu siapa tak ingat. Okey. Jadi bila Kak Fau ni tengok dia, kenapa dia macam bangun dia macam dia bangun rumah kampung kan dia ada macam apa tu, macam tingkap dia buka gini, lepas tu diorang kalau nak panjat diorang kena lompat daripada tingkap tu. Kira rumah panggung macam mana dia punya tingkap dia macam dia macam ada pagar, macam ada macam pagar lubang-lubang kan. Jadi Kak Fau ni nampak Kak Fau kenapa si Jamil ni dia
panjat, instead of turun dekat tangga biasa, dia panjat, dia lompat daripada situ, dia turun dekat situ. Jadi bila dah lepas habis kita scene tu, dia cerita, dia cakap waktu tu dia tengah baring. Dia cakap, dia ingat one of kita ni dekat luar, raba-raba dia. Dia baring betul-betul dekat tepi yang lubang-lubang tu, baring-baring raba-raba dia. Jadi bila dia bilang raba-raba, dia tengok, siapa ni? Jangan kacau-kacau lah, dia cakap gitu. Tapi Kak Fau nampak ni pasal rumah dia sebelah-sebelah kan. Dia kata, jangan kacau. Tu jam maghrib, salah dia jugalah. Jadi bila dia tengok, rupanya tangan tu berbulu. Dia berbulu. Jadi bila berbulu tu, dia pun apa lagi? Dia lompat daripada yang benda tu tinggi, dia lompat ke bawah. Jadi daripada situ, kita semua pun berhati-hatilah. So kalau boleh jangan seorang-seorang duduk dekat kawasan yang menyeram-menyeramkan macam tu. Itulah pengalaman kita berlakon dalam Anak Watan. Banyak lagi, tapi itu antaranya yang terseram lah. Siapa tak silap Azra ceritakan siapa dalam sama cerita ke tidak ni? Kat macam jetty gitu Lepas tu tiba-tiba siapa yang macam kena sampul Kak Fau Kak Fau dengan kat dalam lagi satu bas ke pelakon. van gitu. Kak Fau dengan lagi satu pelakon muda. Yati tak salah nama dia. Lupa nama penuh dia. Itulah. Lepas tu lari, lepas tu jatuh. Lepas tu jatuh. Sebab apa? Kawasan situ memang dia pure tau. Kira virgin tau Jadi kalau kita yang datang ni, kadang-kadang kita ni terlanggar cakap, tersalah cakap, tertegur pun sebenarnya tak boleh. Jadi kita harus hati-hati bila kita di mana-mana, harus hati-hati tau. Walaupun tempat itu kita rasa macam kita tahu tempat itu macam ada something, hati-hati. Penonton-penonton kat luar sana hati-hati. Jangan sembarang-sembarang pegang, jangan sembarang-sembarang langkah. This is Kak Fau punya pengalaman lah berlakon. Lepas tu ni saya nak kesahihannya, nak ini, nak tanya. Yang si tu tanya dia turun aja bila Kak Fau, Kak Fau bila dalam bas tu macam tengok muka dia, lepas tu turun pada van sampai hotel, lari terus boom jatuh ke muka ke depan. Muka ke depan. Sakit. Tapi nasib baik macam Kak Fau cakap, kita ni bekerja semua macam adik-beradik tau. Jadi bila diorang dah nampak lain macam, semua diorang jagalah, jaga Kak Fau. Jaga Kak Fau dengan jaga Yati. Sebab Yati dia muda, dia manis kan. Jadi dia lah selalu jadi tumpuan. Kawasan situ pun seram juga. Seram. Rumah yang kita berlakon pun kita seram. Jadi apa kita diam. Tapi memanglah rasa dia tu macam lain lah. Dia betul macam rumah-rumah kampung. Betul tipikal rumah kampung. Tapi cantik Tapi dia punya pemandangan dia tak boleh dijual belilah. Sekarang tak tahulah macam mana, dah lama tak pergi ke sana. Okey Kak Fau, daripada Tanjung Siambang sekarang kita beralih ke mana pula cerita seram ni? Malaysia. Kuantan, Pahang. Kuantan. Okey, ini sebab Kak Fau, kita rajin ke Kuantan sebab arwah mak mertua tinggal sana. Okey. Tetapi dia selalu dah pesan waktu sebelum dia meninggal, dia dah pesan, dia cakap you all kalau nak jalan balik daripada Kuantan pergi Singapura, Jamal Luang Mersing tu jangan lepaskan maghrib. Jangan lepaskan maghrib. So kalau misalnya you bertolak lepas zuhur, make sure lepaskan Jamal Luang Mersing tu sebelum maghrib. Jadi kita kena sampai Singapura siang lah, macam awal lah, macam asar ke apa. Itu pantang-pantang orang tua, tetapi pasal kita langgar pantang, jadi kita kena. Okay? Jadi ada sekali tu Kak Fau 3 beranak with my youngest daughter, kita pergi Kuantan. Kita pergi ziarah kubur. Balik daripada Kuantan, kita pasal my husband dia tak suka lalu highway, kita suka jalan kampung. Konon lah kan, jalan kampung kan best kan, dengan gelap-gelap dia macam tu kan. Jadi masa tu kita daripada Kuantan, kita bergerak biasalah. Kalau daripada Kuantan kita bergerak, kita singgah sana, kita beli barang, kita beli keropok, so perjalanan tu dah makan masa. Jadi bila sampai nak ke Jamal Luang tu, sebelum itu ada satu masjid saja sebelum kita terus ke Jamal Luang. Okay? Jadi my husband cakap, marilah kita berhenti maghrib. Kita satu kereta saja tau, weekdays. Dalam berapa orang? 3 orang. My orang. youngest daughter Tujan masa tu baru 7 ke 8 tahun. Okay. Jadi my husband cakap, kita berhenti maghrib lah, sebelum nanti kalau dah sampai sini kita dah terlepas. Kali kata okey lah. Jadi kita pergi surau, small surau.
Kita berhenti dah maghrib. Kita terlupa sebenarnya pesanan dah tak boleh. Sebenarnya lepas maghrib jangan jalan kat situ. Jadi my husband ni dia okey lah, dah lepaskan maghrib kita jalan. Kita jalan tu gelap. Jamal Luang tu memang gelap perjalanan dia. Jadi dalam berapa ratus meter tu Kak Fau nampak dulu. Ada satu lelaki ni sebelah kiri dia jalan dekat road. Tapi dalam 100 meter dia pakai t-shirt colour merah. Daripada jauh Kak Fau dah nampak dia jalan gitu. Sekali Kak Fau ni dalam kereta, tapi Kak Fau ni kita suka menegur tapi Kak Fau menegur tu menegur yang baik lah. Kak Fau cuma cakap apa kesiannya orang ni jalan seorang-seorang. Tak ada basikal ke motosikal, mana rumah dia? My husband dah cakap adalah rumah dia, mesti ada. Tetapi Jamal Luang punya road tu kiri kanan memang hutan saja, tak ada nampak apa-apa, hutan gelap segelap-gelapnya. Jadi bila dalam 100 meter dia makin dekat. Jadi bila dia makin dekat, jadi Kak Fau ni tengoklah bila dah sampai kat sebelah. Tapi yang herannya, kalau manusia biasa, dia kalau jalan dalam gelap, dia nampak kereta, dia tengok kita kan. Ni tak ada, dia jalan dia tengok bawah aje. Tapi rupa dia masih biasa. Okay? Jadi my husband cakap, dan Kak Fau tegur lagi. Kak Fau cakap, kesiannya jauh-jauh daripada manalah dia nak balik ni. Basikal pun tak ada, motosikalnya tak ada. Dah tak apa, my husband cakap gitu. My husband drive lah ni. Satu kereta saja tau, depan semua dah tak ada kereta. Jalan. Lepas tu sebelah kanan pula lagi 100 meter. Yang ini pernah tengok video klip Michael Jackson kan, Thriller. Exactly the same. Tapi Kak Fau ingat is orang drug addict. Mungkin tetapi bila Kak Fau tengok sebelah kanan, yang ni kali dia pakai baju kuning, compang-camping tau muka dia semua. Tapi ni kali yang sebelah kanan dia jalan dia drag dalam 100 meter. Kak Fau macam gini. Kak Fau cakap, ada lagi seorang ni. Kawan dia tak? Kali my husband dah geram. My husband cakap, biarkan dia jalan. Mana ada orang nak tinggal, biarlah dia jalan. Macam my husband cakap, biar dia jalan. Mungkin dia nak balik rumah. Tapi Kak Fau ni macam curious tau. Macam takkanlah kesian basikal ke apalah, kan jauh nak balik ni. Tak ada nampak kampung, tak ada nampak macam rumah kampung ke apa. My husband cakap, okay, can you please shut up? Dia cakap. Jadi bila dia jalan sebelah Kak Fau dah makin dekat, Kak Fau tengok gini. Kak Fau ikut tau tengok. Dia tak tengok kita, tapi mukanya gini dia jalan ni. Memang ni Thriller ni memang nak kena cubit ni buntutnya. Sampai tukar macam ni. Terima kasih kerana memeranjatkan saya. Jadi bila dah macam itu kan, jadi my husband ni dia nak suruh Kak Fau shut up kan. So apa tau dia buat? Dia dalam dalam few second gitu dia off dia punya headlight. Dia jalan tengah, dia off dia punya headlight. Dia cakap, you tengok, mana ada orang nak tinggal dekat sini, mana ada orang nak jalan dekat sini, can you please shut up? Jadi Kak Fau dah diam. Sekali my daughter pula kat belakang dia, my husband dah on balik dia punya headlight kan. My husband jalan. Jadi bila my husband jalan, my husband nampak tau jauh ada satu kereta. My husband kejar. Jadi kita ada geng kan. My daughter pula kat belakang. My daughter ni tidur. My daughter dia cakap, Mami, I saw something flying lah, Mami. Kali Kak Fau cakap apa? Flying? You close your eyes. Cakap, itu mungkin aeroplane. Okay. Jadi my husband ni speed ikut sampai dekat Johor. Sampai kat Johor, jangan kasi dia panjat lagi. Gelang patah. Kan the last kedai minyak. Jadi bila sampai kedai minyak tu, itu kita waktu berangkat tu weekdays Jadi my husband ni berbual lah dengan yang petrol station punya guy tu. Dia kata, bang, abang satu kereta, berani ni abang satu kereta weekdays, kata dia. Dia cakap, drive macam gini malam-malam. Habis itu Kak Fau tak dengar tau. Itu dia antara abang dengan dia tau. Pasal Kak Fau dekat dalam bilik, Kak Fau dekat dalam kereta, Kak Fau dah takut. Jadi bila dia berbual tu, dia cakap, kenapa, katanya my husband. Tak ada, 2-3 hari lepas saya baru ambil kawan saya accident dekat sana. Jadi kita dah diam. Dah 2-3 hari kita balik, kita tak cerita apa-apa. Dan lepas tu baru baru Kak Fau dengan my husband cakap, sebenarnya tak boleh tegur-tegur lah. Walaupun kita tegur cara baik, tetapi nasib baik tau. Kak Fau macam dalam hati nasib baik. Kak Fau tak macam tegur, tengoklah orang gila ni jalan seorang. Jadi
jangan tegur-tegur sembarang. Macam tu. Jadi itu kejadian macam itulah first time. Jadi bila sekarang kalau Kak Fah tengok Michael Jackson tu yang Thriller video clip tu exactly the same, tak bohong. Ini memang kejadian sebenar. Wow, selamat tak ada apa-apa Alhamdulillah, tak ada apa-apa, Allah tu lindung kita. Betul. Kak Nusia Ramli sampai accident kan. Pasal kita mulut pun kadang-kadang kita tertegur walaupun cara baik, tapi kadang kita manusia biasa kan. The way kita mungkin curious lah, kenapa malam-malam buta jalan sorang-sorang macam tu. Kadang-kadang kita tak tegur pun dia pula yang nak attention. Betul. Kemalangan kita juga kena. Betul. So best thing is to bacalah sebanyak doa perjalanan dalam perjalanan. Betul. Itu kita jangan lupa. Okey, tu daripada Kuantan ke Singapura. Daripada Kuantan ke Singapura. Oh, jadi dia cakap arwah my mother-in-law sebab dia dah lama tinggal Kuantan. Jadi memang selalu kejadian, banyak kejadian dekat situ cause accident. So dalam malam tu kalau boleh avoid. Macam kalau nak jalan, misalnya daripada Kuantan nak ke Singapura, jam maluang Mersing tu dalam berapa jam? Dalam 1 jam. Jadi dalam masa 1 jam tu avoid maghrib. Jadi kalau kita nak berangkat daripada Kuantan, kita berangkat siang lah, lepas zuhur ke pagi tu kan, kita all the way lepaskan jam maluang Mersing. Bila dah sampai Mersing tu nak ke pukul 4 ke pukul 5 ke, jangan perjalanan tu malam. Sebab apa? Situ memang kawasan dia lah, memang gelap, memang macam seram gitu. Nak tengok kiri kanan pun siapa aku tengok nanti alih-alih tengok kiri je nanti ada yang gini macam Superman terbang. Pernah nampak? Tak pernah nampak lah kalau boleh. Itu pernah nampak dekat Johor. Itu Mak Rempit. Itu memang Mak Rempit tu. Pusing-pusing kenapa bunyi motor. Rupanya Mak Rempit. Merempit. Superman. Okey, yang suka merempit tu diharapkan hati-hati. Betul. Jangan merempit selalu. Sayanglah nyawa korang semua kat sana. Kesian nanti parents korang, mak bapak korang kehilangan anak, kesian. Okey. Dan ada lagi? Ada. Holiday juga. Kejadian ni memang selalu terjadi pada kita lah, family. Okey. Ni sebelum cerita. Selalu kalau pergi holiday mesti ada cerita ke kadang-kadang aja? Kadang-kadang. Ini semua dah lama. Yang baru-baru ni tidak ada. Not every places ada. Memang nak terkena. Yang paling takut tu is kita dekat Bandung. Itu memang paling takut. Sebab apa? Kita pergi 3 family daripada Singapura, Jakarta ke Bandung, Jogja. Jadi kita naik bas, kita nak ke Bandung. Jadi perjalanan daripada Jakarta ke Bandung tu makan masa lah. Dia kita tinggal di cottage. Cottage. Cantik kan? Very nice. Sejuk sangat. Cantik. Tapi itu pun macam agaknya setahun sekali agaknya orang tinggal situ lah agaknya. Dia punya aura dia lain. Okay. Jadi kita sampai. Excited lah biasa. Anak-anak, kakak ipar, abang ipar, semualah termasuk. Okay. 2 family dekat bawah. Kak Fah 1 family dekat atas. Ada 2 bilik tidur. Okay. Jadi cottage tu betul-betul dekat tepi dia pokok besar. Pokok besar tu nak naik cottage tu spiral punya tu. Jadi memanglah menyeramkan. Tapi kita siang kan, tak pedulilah. Okey. Jadi masa malam tu kita dah lepas dinner, budak-budak ni berbual lah dengan my sister-in-law. Diorang cerita pasal hantu pengalaman diorang lah. Kena kacau kat sini, kacau sini. Jadi Kak Fah dengan my husband ni dah letih. Dia dah penat perjalanan tu jauh kan. Dia letih. Kita naik atas. Kan my husband kata, I nak asar lah. Okey lah, kita naik atas. Kita naik atas spiral tu, kita naik tangga spiral tu, Kak Fah biasalah, Kak Fah tak nak tengok. Kak Fah tengok tepi aja. Bila dah sampai tu, masuk suami Kak Fah mandi. Anak-anak masih kat bawah ni. Jadi bilik sebelah sana, jadi Kak Fah tidur yang bilik menghadap pintu. Jadi bila waktu tu dah tutup pintu, bila latch tu berhayun-hayun, Kak Fah tak perasan tau. Sebab dia ada latch. Okay? Jadi my husband dah mandi, dah isyak semua. My husband dah tidur, terus dia tidur. Dia tinggalkan Kak Fah seorang-seorang. Jadi Kak Fah ni tengah tengok TV lah, channel Indonesia masa tu. Tapi latch ni Kak Fah perasan, dia tak berhenti tau. Nak dekat 5 minit. Dia gini, tak ada angin, sejuk kan dekat Bandung. Jadi Kak Fah diam. Kak Fah panggil, Bah. Rupanya dia dah pingsan. Jadi dalam masa berapa minit gitu, my children, diorang dah mengantuk, diorang dah nak tidur, diorang naik. Bila diorang naik tu, diorang buka pintu tu macam pintu terperanjat. Jadi Kak Fah pun macam terperanjat. Tapi bila masa Kak Fah terperanjat tu, okay lah, the thing stop.
Okay, kita tidurlah macam biasa. Okay, besok nak check out. Ni nak check out ni, jeng jeng jeng. Ini nak check out ni Bayangkan kita ada dalam 10 orang. 10 orang Kalau dia nak kacau, dia kacau juga. Okay, kita nak check out, kita dah pack kita punya bag, semua kita turun bawah. Kita turun bawah, kita punya driver dah taruh lah barang-barang semua dekat dalam, kita dah habis breakfast, taruh dalam bas. Okay, jadi kita duduk dekat bawah ni ada lobby. Jadi atas tu tempat Kak Fau punya balcony lah kira kan. Kita berbual, best lah semalam berbual lah pasal cerita-cerita gini. Sekali dia bunyikan. Apa tu? Dia bunyikan gini. Siang hari. Betul, siang hari. Bukan siang, pagi lah. Pagi. Kita nak berangkat. Dia bunyikan gini. Macam bunyi tapak kaki. Jadi Kak Fau ni dengan yang lain ni, kita ni, siapa ada dekat atas Kita semua dah dekat bawah tu ni. Tapi kita kira, semua dekat bawah. Jadi my husband cakap, siapa ada anak-anak kita semua kat bawah. Dan my sister-in-law, dia kasih bunyi, bam. Stamping lah. Macam marah gitulah. Kita diam. Kedua kali, kita berbual lagi. Jadi my son dah start cerita. My son kata, semalam kan Mak, tidur kan dekat kita punya tingkap kan, kena garuk-garuk. Orang kena garuk ke dinding? Dinding kena garuk. Krak gitu. Kena cakap-cakap. Ingatkan tak mungkin kucing lah. Sebab apa dia punya bunyi daripada atas ke bawah. Okay, jadi lagi sekali dia berbunyikan pam. Dia stamping, dia macam marah betul. Jadi kita punya pegawai yang bawa kita yang ini cakap, okay, lepas ni kita jangan cerita apa-apa. So I cakap dengan my anak-anak, bila kita sampai ke Jogja, please jangan cerita pasal benda-benda gini. Sebab apa? Benda gini kadang mengikut kita. Kita tak tahu kan. Habis benda ni, cottage ni is a very beautiful cottage. Tapi mungkin orang tinggal setahun sekali mungkin. So benda ni kosong. Jadi bila sekali-sekali kita ni datang menumpang, jadi dia marah tau. Mungkin. Macam marah. Alamak, sibuk betul lah nak beranak ni. Dah lagi tu tidur berdengkur, bising lah. Aku nak tidur pun tak boleh. Manalah tahu. Kan? Macam tu. Sebab kadang orang tu macam nak masuk pun kena baca-baca, beri salam. Betul. Lepas tu sekarang ni ustaz pun ada, apa kata orang tu, pernah cakap lah kan, ada ustaz ada produk kan. Jadi produk dia pun selalu ustaz sendiri praktis yang produk dia, kalau dia pergi hotel ke mana, dia akan spray juga air tu kan, air anugerah lah. Air bidara spray. Air bidara, yes. Kak Fau pun ada kat rumah standby. So kalau ustaz dalam kita punya poker extra pun kita pun ada ajar juga. Kalau kalau kita kehabisan macam produk ustaz ke apa gitu kan, kita boleh buat air ruqyah sendiri. Kita boleh letak daun bidara ke apa gitu semua kan, baru kita boleh spray. Itu semua kita boleh buat sendiri. Betul. Kalau siapa nak tahu, boleh tengok poker extra topik rumah. Semua tips ustaz ajar semua di sana. Rumah. Okey, itu satu kat hotel. Ini pengalaman Kak Fau bekerja di Tanglin. Building ni masih ada. Building ni lama. Boleh sebut ke nama building tu? Tudor Court. Okey. Building lama. Masa tu Kak Fau bekerja muda lah, lagi kerja sales. Okey. Jadi masa kita bekerja tu memang building tu building lama. Diorang cakap itu British punya, yang pernah tinggal dulu tu mak saleh British lah yang tinggal kat situ. So diorang beli building tu, jadi diorang olahkan buat macam butik untuk jual-jual baju-baju all the branded. You know right. Okay. Jadi waktu tu Kak Fau dengan my colleague lah kerja. Kita selalu memang kena kacau sebenarnya. Kita memang selalu kena kacau. Tetapi yang sekali ni kita kena kacau dia, kadang-kadang dia bunyikan apa tu goli, cashier punya button ting tapi kita tak peduli lah. Kadang-kadang nampak terlibat. Ada sekali tu kadang nampak terlibat kat fitting room kan, tapi itu okey lah, kira kita boleh lagi accept lah. Jadi ada sekali tu Kak Fau dengan my colleague kita bekerja sama masa. Jadi dia punya kedai dia, kalau kita nak turun ke fitting room dengan office, kita kena turun 3 tangga step. Jadi kadang-kadang kalau tak ada apa-apa, kita selalu duduk kat tangga tu. Biasalah 3 tangga tak tinggi kan, jadi kita duduk. Jadi masa tu Kak Fau duduk dekat tangga yang atas. My daughter pula, my colleague tu, nama dia Rusna. Sampai sekarang pun kalau Kak Fau cakap, Rusna kau takut tak? Oh, jangan cakap lah, takut. Okay. Dia menghadap pintu. Kira butik punya pintu tu masuk,
kalau masuk nampak dia berdiri. Jadi dia kira kalau kita duduk sama, kalau Kak Fau duduk dia berdiri, kita sama level. Okay. Jadi dia berbual lah, bercerita. Kita bercerita. Lepas tu Kak Fau dengar something kat belakang dia. Kak Fau dengar something. Sekali Kak Fau punya mata besar lah, agaknya besar. Kali dia tanya, dia kata, kali Kak Fau dah diam. Kali dia kata, Fau, kenapa mata kau besar? Kak Fau cakap, tak ada lah. Kak Fau gitu. Kak Fau punya ingat, Kak Fau punya hayalan. Tak ada. Betul ke? Betul. Tak ada apa-apa. Aku dengar salah agaknya. Okey. So dengar salah. Kali dalam masa berapa second gitu dia berbual, dia tegur Kak Fau. Dia cakap, Fau, aku kira 1, 2, 3 lari Kak Fau dengan kita duduk tak ada customer, jadi kita dengan tak pakai kasut tau. Dia kata 1, 2, 3 lari. Kak Fau cakap, lari. Dia dah lari. Tiga tapak tu dia lari, dia lompat. Kak Fau terpusing dengan tak pakai kasut. Kak Fau lari pergi dekat luar pintu tu. Kak Fau, dia lah, kita tak ada nafas kan. Dengan tak ada nafas, dengan terperanjat. Kali dia tanya, aku nak tanya kau satu. Kenapa mata kau besar itu jam? Aku dengar, ni Kak Fau lah cakap, aku dengar suara laki-laki tengah berdengus kat sebelah kau. Macam mana dia tanya? Ni Kak Fau cerita dia punya bunyi gini. Betul dah Kak Fau dengar. Walaupun bising ada bunyi kenderaan kan, tapi so clear tau. Tadi dia cakap, yang kau dengar tu, aku dengar sejuk kat tepi telinga aku. Tu pasal aku suruh lari. Jadi kita panggil security. Jadi lepas kejadian tu, abang security tu pesan lah dengan kita, supaya bawa lah apa-apa, bukan tangkal lah, tapi apa-apa untuk pendinding lah. Sebab apa, yelah memang keras kan tempat tu. Diorang pun pernah panggil mang. Oh ya? Mang dari jauh. Untuk pasal tempat tu memang keras. Building tu ataupun building tu itself. Sebab itu the whole building tu dibeli oleh salah satu jeng. Memang kaya lah. Memang dia beli benda tu. Jeng fashion. Jadi kita ni bekerja dengan dia. Jadi dia panggil mang daripada negeri mana? Negeri sebelah lah. Negeri jiran lah. Untuk supaya jangan mengganggu. Sebab apa? Ramai yang mengganggu. Kak Fau sampai berhenti kerja sebab pasal itulah. Tak nak. Oh ya? Takut. Wah, kalau Kak Fau seorang kena gitu, macam mana pula dengan pekerja-pekerja lain Macam ada bisnes-bisnes lain tu semua kat situ. Itulah pasal Kak Fau kira selut tau. Kak Fau kalau jalan dekat situ masih nampak tau kedai tu, building tu masih di situ. Wah, Kak Fau selut lah. Tapi mungkin diorang, kadang-kadang ada orang ni dia tak sensitif. Macam kita mungkin kita sensitif. Macam ada orang dia tak sensitif. Ada benda kat sebelah pun dia kata tak ada apa-apa. Tapi yang kolek Kak Fau pun berhenti? Ketahukan orang pula. Nanti dia kena gini. Kan. Itu betul lah. Gitu. Seram. Baiklah, kita berhenti sekejap. Kita dengar dulu apa kata pihak penaja. Okey? Assalamualaikum guys. Okay, Kak Cik kat sini. Rindu tak? Confirm tak rindunya. Okay, macam mana tadi cerita tu? Best tak? Okay, actually kita ada few thing nak share dengan you all lah. Okay, so recently I ada receive few calls. So one of the call ni dia actually daripada landed owner. Okay, dia ada rumah, dia ada semi-D. Okay, dia husband and wife aje lah, 2 orang aje. So dia tanya I how they can benefit from dia punya selling of the landed property. Pasal apa? Anak-anak dia semua dah kahwin. So tinggal husband and wife aje. So diorang dalam lingkungan below 60 lah. So diorang punya intention is to find out macam mana kalau diorang jual, then what is the option yang diorang ada. Okay, and kalau boleh diorang dah tak nak kerja, so diorang nak duduk and have a passive income. So after kita turun for the punya consultation, Alhamdulillah kita ada kasih diorang few option. So the option is to let them tak payah kirakan diorang nak berhenti kerja, diorang boleh berhenti kerja. At the same time, diorang also dapat receive dia punya passive income tau. And then rumah pun boleh bayar habis. So kalau you all nak tahu what is the option, the best option, you all boleh call kita, dan insyaAllah nanti kita will try to share what is the punya best available option lah. You all masih ingat tak nombor kita? 8774-1551. Okay, jangan lupa. Okay, jom kita sambung balik cerita tu. Okay, seterusnya.
Ini di KL. KL. Salah satu hotel 4 ke 5 star di sebelah Sunway Pyramid boleh lah sebut Sunway Pyramid. Sunway Pyramid. Okey. Yang dekat dengan macam hospital amusement park tu. Situ. Itu kita check in for tonight. Okey. Konon-konon lah check in 2 malam. Nak pergi holiday kan, kira macam short break. Okey. Itu pun malam tu pun kita kena ganggu. Dia bunyikan gelas. Kita nak tidur, dia bunyikan gelas. Ting. Kita tidur, dia senyap. Kita bangun, dia bunyikan gelas. Itu pun Kak Fau, itu pendekkan aja lah. Itu Kak Fau, terus kita decided to macam dah lah stay one night aja lah. Dan kita tinggal 1 malam. Sebab apa dia mengganggu kita punya tidur? Yalah. Yang lagi satu pun dekat Shah Alam tak salah. Itu kita daripada Kuantan. Kita family, kita suka macam travel sama-sama. Macam sama-sama 2-3 kereta, 2-3 family. Kita daripada Kuantan, kita dah do visiting apa-apa, kita turun KL lah. Compulsory lah. Kira KL tu kira macam tempat shopping, tempat makan kan. Jadi ada sekali tu kita pergi dekat situ, hotel tu baru dia hotel lama tetapi agaknya diorang baru bikin balik. Jadi kita ni greedy lah, kira alamak hotel baru mari lah kita try lah. Okay, kita try. Jadi waktu check in tu 2 family tapi ramai. Dalam satu bilik tu boleh masuk biasalah 6 orang gitulah biasa. Jadi kita check in. Jadi yang reception tu dia cakap dengan Kak Fau, dia kata puan, boleh tak saya kasih puan tingkat 8 ke bawah. Kak Fau ingat lagi tingkat 8 ke bawah. Jadi Kak Fau ni cakap, tak nak kasih tinggi-tinggi boleh, kita nak tengok KL. Macam tu. Dengan rasa bangga je, kita nak tengok KL. Ya, betul puan. Kalau puan nak, saya kasih. Okey, jadi kita ni pergilah tingkat yang paling atas. Tingkat berapa tu? Ingat? Rasa dalam puluhan lah, dalam 20-an lah macam tu. Bila dah naik atas, pernah nak tengok filem orang putih tu tak, yang Masya Allah, yang ada kembar tu, yang dia kira macam masuk alam lain lah. Lupa lah nama cerita dia. Ada kembar, dia macam rambut panjang, golden hair. Siapalah nama cerita dia, betul sama. Goldilocks. Bukan Goldilocks bukan cerita hantu. Cerita dengan bear. Jadi masa tu naughty naughty. Lepas tu kita ni masuk lift, keluar je pintu lift buka je kan, kita rasa macam kita masuk dekat alam lain. Oh ya? Rasa. Tapi kita diam. Kata orang tu jangan tegur-tegur. Jadi kita 2 bilik je. Floor itu hati kita dua family je tau. Kita masuk. Kita dah pakat lah, lepas maghrib semua kita keluar, kita pergi dinner. Dalam masa tu kita masuk bilik tu macam ramai orang tu sebenarnya perasaan macam sana sini sana. Kenapa macam kecoh padahal macam kita anak beranak je. And the same thing, dia punya feeling tu, the same thing happens to my brother-in-law. Tapi kita diam. Lepas maghrib kita turun, kita kat bawah, kita makan kat luar, kita berbual. Cakap macam mana rasa bilik tu Dia kata, kita macam masuk dalam kawasan lain. Betul, macam alam lain tau. Bayangkan, building memang tinggi, tak ada dengar apa, macam kita masuk dekat alam bunian macam itu. You can feel. Jadi kita decided tu, cakap dengan gitu, lah, rasa macam tak bagus lah tempat tu. Kita cakap dengan perempuan tu, dengan reception tu, boleh tak kalau akak ambil tingkat rendah? Itulah saya dah cakap dengan akak. I think she knows, tapi dia lah, bagi diri dia customer's right kan, apa-apa you minta dia akan kasih. Dia kasih kita tingkat ke bawah. Habis barang-barang baju kita dah mandi, tak apa kita tinggalkan. Itulah, jadi lain kali kalau masuk rasa lain tu kan, jangan tunggu-tunggulah. Keluar. Cabutlah, lari. Lagipun kalau you pergi hotel-hotel mana pun, taruhlah kalau receptionist saya cakap, kita kasih sekian-sekian jangan minta lebih Jangan sebab minta, mungkin dia nak protect kita juga. Betul. Tapi dia orang pun tak boleh stop kita sebab kita punya customer. Jadi dia dah cakap, tapi kita ni konon-kononnya macam macam nak tengok KL gitu. Tu dah kena terus termasuk ke alam lain. Nasib baik ke alam lain kita boleh keluar balik. Kalau ke alam lain terus kita tak boleh, tak keluar. Selisih. Itulah dia seram pengalaman. Kak Fau ni holiday ni ada few lah tempat yang kena macam ni. Tak semua. Tapi kadang-kadang nak kena macam ni itulah
takutlah juga. Betul. Tapi curious lah, tapi takutlah juga. Okay. Ada tak last cerita yang seram sekali? Seram dekat rumah. Oh, kat rumah. Banyak orang cakap apa tak kita tahu. Kat luar tak seram, kat rumah seram. Dekat rumah. Macam terbalik gitu. Memang apa? Dekat rumah. Apa? Sampai Kak Fau sampai bilang dengan my husband, nak pindah. Sampai sekarang? Taklah, dah pindah lah. Dah pindah. Okey, ini mungkin ramai yang memang dah terkena atau mendengar cerita goli. Kata Ustaz, selalunya kalau kita dengar bunyi goli, benda tu sebenarnya kat dalam rumah. Okey, ini Kak Fau tinggal lagi rumah lama lah. Sekarang bukan rumah baru, tapi kira pindah daripada rumah tu ke sini. Right. Okey, pengalaman dia, mula-mula kita tak perasan tau bunyi-bunyi benda gini. Tetapi lama-lama kelamaan annoying tau. Macam, apa ni? Lagi satu, dia kasih bunyi, dia ikut kita jalan. Oh, yeah. Pernah tak pengalaman? Ini Kak Fau dengan Kak Fau punya family. Okey. Kak Fau, Kak Fau tinggal tingkat 2. Jadi jiran semua sebenarnya dengar cerita yang sama. Tetapi kita tak share lah, tak share. Sebab apa? Tak terjadi kejadian apa-apa. Jadi Kak Fau ni kenalah malam-malam, my husband kerja shift. Dia malam-malam kadang dia kerja night shift. Dia tak ada rumah. Kadang Kak Fau suka tengok TV seorang-seorang, my anak dah tidur. Ada benda ni, kita jalan pergi dapur, bunyi goli tu dia ikut kita ke dapur. Tik 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 tik. Nanti bila kita berhenti, macam ada orang tangkap. Ini memang menakutkan. Memang nak kena jotos lah ini. Lepas tu bila kita berhenti, dia tangkap. Habis bila sampai kadang-kadang Kak Fau sampai jadi marah tu. Apa ni? Takut-takutkan orang. Takut ni. Takut. Tetapi apalah takutkan orang. Nak beranikan diri. Jadi Kak Fau ni jadi curious tau. What happened Kenapa Jadi Kak Fau punya orang takut. Kak Fau sidik lah. Tak sidik. Kak Fau tanya my neighbor. Jiran Kak Fau yang tingkat 3 tu, dia punya rumah tu sebenarnya, I think dia dah pindah lah. Nama siapalah kakak tu. I think rumah dia tu, kadang-kadang percaya tak kalau macam kata Ghostman dia ada pintu diorang. Pintu macam pintu. Kalau macam Ghostman kan diorang ada macam pintu tempat buka diorang lah, kira tempat keluar diorang punya portal gitulah. Portal lah, something gitulah. Rasa-rasa lah sebab apa dia yang kena teruk. My neighbor. Jadi bila Kak Fau ni Kak Fau investigate, tanya neighbor, rupanya neighbor Kak Fau semua kena. Dia cakap ada satu kali tu anak dia main seorang kat bilik, berbual dengan orang. Padahal tak ada orang. Jadi kita ni semua dah jadi takut tau. Jadi kita satukan kita get somebody to in charge lah, macam mana habis nanti tarik-tarik kerusi. Pukul 2-3 pagi mana ada orang kemas-kemas. Jadi waktu Kak Fau kena gitu, dalam hati Kak Fau, neighbor Kak Fau ni tak tidur agaknya. Dia Melayu, tak tidur agaknya, kenapalah malam-malam. Okay lah, boring agaknya husband dia kerja ke, jadi dia kemas-kemas. Tapi cannot be macam most of the time kan. Right. Jadi bila kita dah bertanya, dia satu hari tu dia turun. Dia turun ke bawah, dia confront Kak Fau. Kata, Fau, kata, kakak nak tanya sikit boleh? Kenapa Kak Fau, kenapa Kak, lupa nama dia siapa, dengar tak kalau kakak malam-malam tarik kerusi, alih-alih katil, bunyi goli? Dengar. Kakak tak boleh tidur Kak Fau ni pergi tanya, si pandai ni pun pergi tanya. Bukan kakak, pasal kakak dengar neighbor kakak. Habis neighbor kakak tu tingkat 4, dia husband and wife, tak ada anak, dia jarang balik. Tapi dia selalu dengar bunyi macam gitu. So dah atas, dengan atas, Kak Fau ni bawah lagi. Dia punya atas, dia punya bawah dah tu. Dia punya atas. Jadi Kak Fau cakap, oh ya ke Kak? Lepas tu dia cerita, dia cakap apa tau? Dia sampai dia takut, dia selalu nampak kaki setengah kat rumah dia. Habis kadang-kadang dia kata dia tengah cuci pinggan, dia kata nanti kepala dia macam kena limpangan batu. Rumah dia. Jadi kita suspect rumah dia tu macam dia punya pot lah kat situ. Sampai dia cakap apa tau, kalau husband dia belum balik, anak lelaki dengan husband dia belum balik, kalau dah nak senja ke maghrib ke, nak senja maghrib lah, nak senja atau hujan, dia dengan dia punya anak dia turun bawah, duduk dekat bawah blok. Wow. Takut ni pasal. Dia cakap nanti diorang dah balik baru dia ikut balik. Jadi sampai macam gitu tau. Dia kena kacaunya kita tu dekat situ. Jadi bila kita ni dengar cerita gitu, jadi Kak Fau sampai bilang dengan my husband, tak maulah tinggal sini. Habis my husband tu pesan ni rumah kita. Biarlah dia nak kacau apa. Tapi tak syok lah, sebab apa? Bising mengganggu. Mengganggu. Habis bila kita jalan dia ikut. Yang herannya kita jalan nanti goli tu berbunyi. Kita berhenti, dia stop. Dia stop tu dia bukan stop tau, macam ada somebody yang
Tapi Kak Fau tanya-tanya, kawasan situ dulu kampung Cina. Jadi kampung Petapakan dia lah. dia orang punya inilah. Tapi tak tahu kenapa sampai jadi bunyi goli tu. Itu yang Kak Fau mestilah sampai sekarang. Tak apalah, biarkanlah. Biarkanlah dia main-main goli. Dah pindah. Tapi rumah nak tanya je, kawasan tu kawasan mana? Boleh sebut ke? Boleh, kamu Chua kawasan. Cukang. Chua Cukang. Hai kawan-kawan kat Chua Cukang. Chua Cukang. All the best. Kalau siapa-siapa banyak cerita, boleh jadi kita punya guest. Bukan Chua Run Cukang. pula. Tampines pun ada. Dengar. Tampines, Michael. Dia baru pindah ke rumah baru ni. Oh ya, tidak. Tampines. Lebihkan surah-surah lah, insyaAllah. Okay. Itu je. Terima insyaAllah. kasih Kak Pau. Sekali lagi, Sama-sama. kalau siapa yang baru pindah ke apa, macam mana nak sewa rumah, bolehlah ke puaka ekstra di episod rumah. Ustaz ada ajar macam mana kita nak rukiahkan rumah. Senang saja. Kalau nak bantuan orang pun boleh. Kalau macam rasa tak ready ataupun tak percaya. Actually kita kena terapkan kepercayaan pada diri sendiri. Jangan half-half. Kita mesti percaya. Okey. Terima kasih Kak Pau. Terima kasih. Biasa kalau siapa yang datang tak akan pulang dengan tangan kosong. Ya ke? Saya ketawa macam gini sebab ayat ni dah jadi macam satu statement, satu line sampaikan Syafiq pun kat belakang nanti ingat, hafal nanti. Dia main komputer dia cakap sendiri. Dia pun nak jadi host. 2022 dia akan jadi host puaka. Alhamdulillah. Dia tengah tak sabar tunggu. Tak sabar Tak sabar. Okey, sekejap Boleh. Okey, ni dia. Apa? Banyaknya. Ya ke? Kalau gitu saya satu je lah kasih. Boleh. Janganlah. Tak baik tau nak kasih, ambil balik apa? Buruk siku. Tapi okey, saya dah pergi scrub. Dah okey. Nak juga. Memang buruk. Hitam. Okey, ni daripada best. Tapi kan bagi Kak Fau kan, dia kan still look the same. 30 tahun lepas Kak Fau dengan you pun, you still look the same. Alhamdulillah. Tak jalan bawah jemuran. Awet muda. Tak jalan bawah Tak jemuran. makan sate pakai. Tak cocok gini untuk macam gini. Kan? Nanti orang kan semua betul pakai susuk Tapi memang. Dah 30 tahun kita. Ya, dari dulu lah, that's why. Sama. Alhamdulillah. Ini semua Allah pinjamkan Betul. Allah pinjam. Ini daripada Best Shark. Dia kasih baju tagline ni. Okey. Untuk siapa yang suka diving. Sebab dia macam Alhamdulillah. dry fit Bising pula crank. Dia kasih lah. Dia pernah jadi guest kat sini. Okey, jangan crack taruh dekat pangku. Boleh taruh kat sini boleh. Dan ni pula daripada Grey by Autumn Hale. Okey. Bolehlah tengok kat dalam ada apa. Alhamdulillah. Sebab kamu boleh buka. Boleh buka. Dalam tu dia ada tak crack. Tak. Dia kalau crack depan orang tak apa, dia jangan crack dekat dalam bilik seorang tu seram. Itu ada visor. Okey. Alright. Wow. Kalau macam kan. Nak pergi jogging ke pergi apa panas, boleh taruh gitu. Alhamdulillah. Okey. Kat dalam situ juga ada sampul duit. Kalau macam mana nak apa, nak pergi jemputan ke apa tu semua. Yang kat belakang tu pula bukan yang kala merah ni, ada selalu pakai mask. Sekarang pakai mask ada tempat punya grip tu kan, extension tu. Boleh. Okey. Ni ya. Yes. Nampak ni. Ni dia. Okey. Dan ini keluaran apa? mereka juga. Okey. Thank you sanitizer. so much. Thank you. Mudah-mudahan murah rezeki. Yes. Terima kasih Trisno. Thank you so much, Dia Trisno. penyanyi dia. Memang Kak Fau suka. Ini pun Kak Fau pakai kasut grey ni. Ya. Kasut grey. Nak tunjuk ke? Tapi dah buruk lah. Kak Fau is a grey. Betul. Ya. Kak Fau nampak. is a grey punya supporter. I have so many pairs. Even my husband, dia all grey. Husband pakai grey. Yes. Wow. Kita, okay, Trisno, we are your best supporter. Don't worry. Yang paling best apa tau? Saya baru pergi training tadi. Jumpa dia. Sebelum datang kemari. Saya minta sponsor. Macam boleh. Tapi dia On the spot dapat. tapi dia memang baik hati lah. Memang Kak Fau kenal dia, memang dia baik hati. Thank you so much. Thank you. So walaupun dah buruk tetapi still condition dia very very good. I have all colours. Boleh. Kak Fau suka. Very comfortable. Okay, kalau siapa boleh. Kalau siapa nak beli Tapi dah buruk sleep sandal grey macam-macam, sandal boleh grey. ke Instagram mereka. Okey. Nampak. Kat 8 Jalan Pisang dekat dia. Ya. Yang ini daripada Chamcha. Selamat Hari Raya. Memang sedap. Memang sedap. Chamcha. Biskut dia.
Okay, just for you. Thank you so much. Sedap, memang sedap. Thank you. Yang ni dia muncul kembali. Mina Chips. Mina Chips. Ni Kak Fah dengar ni, Mina Chips ni pun wonderful ni. Memang wonderful, beautiful. Dia memang Mina Chips wonderful, beautiful, segala-galanya. Orang tak order, dia stop. Terlalu busy. Thank you so much. Thank you so much, Mina Chips. Ini Haikal ni favourite. Thank you so much. Best Terbaik. Alhamdulillah. Terbaik. Alhamdulillah. Rezeki. Yang ini pula daripada Om Salon. Untuk muslimah pun ada. Okay. Kalau untuk anak ke siapa ke semara boleh bagi dorang ke sana kalau nak. Bawa benda ni lah. Ya, nanti saya boleh. Boleh lah. Okay. Untuk free hair cut. Okay. Sekian. Thank you so much. Thank you so much Om Salon Private Limited. Alright. Yang ni pula daripada Bake. Nak buka. Rezeki. Alhamdulillah. Okay, daripada Bake. Saya tak tahu kat dalam apa. Oh, nak tengok Kau nak tengok boleh? Boleh. Apa takut basah je kena. Maklumlah, air bawa sendiri. Sian aku. Air bawa sendiri. Sian aku. Adalah. Gurau. Macam mana ni? Macam mana ni? Dia dah apa? Oh, dia dah inilah. Buka. Nak buka, you buka. Because my finger ni tak kuat. Saya punya finger. Buka je. Bismillah. Alamak. Macam mana ni? Be careful. Alamak. Takut tajam. Tak ada benda tajam Tak ada benda tajam? Kena ni kan? Tak adalah. Rentak je lah. Ya ke? Ini barang orang ni? Tak apa. Oh, sampai ke bawah tu Barang orang Kak Fah ni kat sini. Tu. Oh, boleh. Okay, Mina Chips. Thank you. Boleh gini Sorry, Bake. Nak tunjukkan, nak kasih jealous kat orang. Buka lah. Okay. Okay, Bake. Alhamdulillah. Rezeki. Apa dalam? Wow. Apa itu? Wow, dia macam boleh buat hantaran gubahan. Ya. Yes. Birthday. Hati-hati. Jangan dia jatuh di jalan raya. Oh, ada biskut. Dia ada biskut. Okay, dia ada apa ni? Kak Fah ni mata Kak Fah ni bukannya coklat. Dia ada chips. Dia ada. Oh, ni yang biskut besar ni dia punya popular ni. Okay, dia ada. What is this? Cookies. Yes. Thank you so much. Coklat besar ni. Yang besar ni, yang gemuk ni. Kau tak nak bagi tahu. Kalau tak nak. Kalau nak macam mana? Kau nak bawa balik lah. Ya. Thank you so much, Bake. Thank you so much. Okay. Mudah-mudahan murah rezeki Murah rezeki. Amin. Terima kasih Bake.co. Alhamdulillah. Dan satu lagi, bolehlah pergi dengan suaminya ni daripada The Malayan Council ataupun Fortune Cookie untuk Kak Fauna. InsyaAllah. Ya ke? Yelah. Alhamdulillah. Birthday. Not my birthday. My husband punya birthday. Yelah. December baby lah. December. Alhamdulillah. Thank you so much. Malayan Council. Thank you so much. Kita akan gunakan sebaik mungkin. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay. Oh, satu lagi. Apa dia? Kat atas. Jangan terperanjatkan Kak Fah Allahu Akbar. Ini daripada Puaka, kalender 22 beritahu kat Xbox. Tangan kiri boleh. Okey. Wah, okey. Ni tahun depan hari raya bulan berapa ni? Hari raya dia tak cakap bulan puasa tau. Thank you so much. Ni daripada Cream. Okey. Cream SG. Alright. Dia macam coklat macam tangan kiri sorry. Boleh. Okey. Ice cream cake ke gitu-gitulah. Alhamdulillah. Ni makanlah kat rumah sambil tengok kita punya program tu semua. Boleh? Yes. Boleh. Terima kasih Cream. Tengoklah. Dia punya kesejukan dia punya sedap ni. Tentu sedap. Betul sedap Ya. Okey. Satu lagi tertinggal. Okey, sekejap Ada lagi? Ada lagi lah. Alhamdulillah. Amin. Rezeki hari Senin ni angkut sendiri. Apa benda ni? Piano. Bukan. Mat alas kaki. Okey. Nak tengok buka. Boleh. Buka Mat King. Okey. Cantik. Boleh? Alhamdulillah. Tu dia. Alhamdulillah. Thank you. Cantik. Thank you, Mat King. Thank you so much, Mat King. Thank you. Cantiknya, warna pun is my favourite. Oh yeah. Anything yellow, you give me lah. Betul I campak yellow. You campak yellow, Thank you so much, Thank you so much. Okay. Thank you. Habis. Terima kasih banyak kerana sudi jadi tamu kita, Kak Fauzia. Fauzia. Tengoklah. Itu Fauzia Z Jangan salah Kak Fau terima kasih banyak Boleh, terima kasih. kasih. Silap minta maaf. Okey, Terima kasih sudi undang Kak Fau Boleh. Dan bagi you all semua,
Kata orang tu kalau nak barang-barang pihak penaja kami, bolehlah ke Instagram mereka. Dan jangan lupa kalau korang nak support kita, bolehlah ke puakasg.com untuk beli merch kita. Dan kalau ada saranan, boleh ke email ke puakasg@gmail.com. Dan jangan lupa follow kita punya Instagram dan juga TikTok. Dan sekali lagi diperingatkan, jangan terpedaya dan tertipu oleh scammer. Jangan ikut IG account puakaofficial.sg. Okey. Terima kasih sekali lagi. Ingat semua, jaga hati, jaga diri. Jumpa minggu depan. Bye-bye. Bye. Thank you. So guys, jangan lupa follow IG kami The Tech Team SG. Atau kalau ada banyak lagi soalan nak tanya, boleh hubungi kami di talian 8774 1551. See you next week ya guys.